Yang bagi alasan tak boleh bang, panas. Cuaca panas, saya tak tahan panas. Kemudian saya tak boleh kena air simen, tangan saya melepuh. Saya tak boleh kerja kotor. Macam itulah yang macam-macam alasan diberikan oleh anak-anak tempatan kita ni. Ada yang kata aku bodoh. Real. Sampai kata aku bodoh. Aku ni nak bercakap tapi bodoh. Ya, sebodoh-bodoh aku capai cita-cita aku. Aku ada benda yang korang tak ada. Kan? Aku ada benda yang korang tak ada, yang tak semua orang ada. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, panas. Ya. Berkaitan post aku semalam yang tentang warga asing. Okey, aku minta maaf kalau ada yang terasa, aku minta maaf sebab aku tidak berniat untuk orang cakap apa ni? Mengaitkan kisah ini tentang siapa-siapa pun. Aku mention nama Jebat aja, atau aku tak mention nama lain. Jebat pun aku mention bukan sebab aku nak sangkal apa yang dia cakap. Aku cuma nak juga buat konten yang berkaitan dengan warga asing berdasarkan pengalaman aku. Berdasarkan pengalaman. Jadi abang ini pernah mengalami, jadi bukan dari orang, cerita dari orang enggak, tapi abang ini ada seorang admin yang menguruskan tenaga kerja, menguruskan paspor, permit dan lain-lain. Jadi abang ini bercerita fakta real karena pengalamannya. Oke, kita berdasarkan pengalaman aku, yang mana memang sebagai admin, aku menguruskan pekerja, termasuk pekerja tempatan dan warga asing. Jadi apa yang aku alami memang memang berlaku. Memang susah untuk aku dapatkan pekerja tempatan. Sebab alasan gaji terlalu rendah katanya. Aku bagi 120 sehari gaji pun katanya rendah. Aku tak tahu tinggi mana dia nak tinggi lagi. Aku tak tahu. Kan? Lepas tu ada yang bagi alasan tak boleh bang, panas. Cuaca panas, saya tak tahan panas. Kemudian saya tak boleh kena air simen, tangan saya melepuh. Saya tak boleh kerja kotor. Macam itulah yang macam-macam alasan diberikan oleh anak-anak tempatan kita ni. Aku tak salahkan dia orang. Aku tak salahkan dia orang. Mungkin dia orang dah dididik untuk bekerja dalam keadaan bersih atau berekon, macam itulah. Cuma itulah, lambakan warga asing ini adalah berpunca daripada kita. Okey. Yang aku masukkan ni adalah lambakan warga asing yang mempunyai permit yang di bawah kuota yang dibawa masuk, yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Faham tak? Yang aku masukkan ni adalah warga asing yang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu yang aku masukkan. Okey, kemudian yang aku sebut tentang rekalibrasi tenaga kerja, RTK 2.0 bawah Jabatan Imigresen Malaysia. Program rekalibrasi itu aku mention supaya korang yang memerlukan pekerja, yang susah dapat pekerja warga tempatan, memerlukan pekerja warga asing untuk mempercepatkan kerja dalam keadaan terdesak, korang boleh ambil. Kau ambil program tu, boleh cari warga asing yang sudah tinggal di Malaysia lebih 1 tahun, dah tamat tempoh dia, ataupun yang dah tinggal di Malaysia lepas tamat tempoh permit atau perjanjian kerja dengan bekas majikan lama, boleh ambil mereka untuk dijadikan pekerja kamu di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 Jabatan Imigresen Malaysia. Itu adalah apa yang aku masukkan. Aku bukan nak masukkan tentang aku sokong warga asing ni atau apa. Kita cuma membantu. Mereka tu manusia, kita ni manusia. Mereka cari makan, kita cari makan. Kalau dah orang kita tak nak cari makan melalui apa rezeki yang kita nak bagi,
dan kita perlukan orang untuk bekerja dengan kita. Jadi kita terpaksa berkongsi makan dengan orang asing. Terpaksa. Faham tak maksud aku? Jadi janganlah salahkan. Okey, berkaitan tentang warga asing yang berniaga, yang membuka kedai. Ini untuk yang berniaga, untuk yang berjualan. Kita dengar abang ni cakap apa. Oke, lanjut. Itu aku tak tahu nak sebut macam mana. Aku bukan ustaz untuk bercerita tentang ni, tapi Rasulullah pun berniaga. Selain daripada Mekah, Madinah, Rasulullah juga berniaga sampai ke Syam. Okey? Okey, jadi perniagaan ini tak salah, kan? Tak salah. Kalau mereka berniaga mengikut terma dan syarat yang betul, harga yang betul, kita boleh beli dengan mereka, tak masalah, kan? Yang patut kita salahkan itu adalah apabila peniaga warga asing itu yang tak punya permit, menggunakan lesen warga tempatan untuk berniaga, itu pihak SSM, pihak pihak KPDN-KK bolehlah siasat, kan, siapa yang bagi lesen tu. Bukan kita nak terus bang pekerja warga asing ni. Betul. Kalau warga asing dia berniaga dengan harga mahal, kan, kita boleh gunakan kuasa pengguna supaya kita dapat perbetulkan harga dia tu. Kita berhak, kita pengguna, kan, customer always right. Jadi kita tak payahlah nak cemburukan rezeki peniaga-peniaga warga asing. Sebab berapa ramai pun warga Malaysia yang berniaga di luar negara, kan. Ada juga warga Malaysia yang jadi pekerja di luar negara, tak jadi isu. Ada juga warga Malaysia yang berniaga, kan, di New Zealand. Berapa ramai rakyat Malaysia yang berniaga runcit pakaian restoran di Australia. Ramai, kan. Jadi tak jadi isu pun berniaga ni. Cuma yang jadi isu ni apabila mereka yang tidak mempunyai permit menggunakan lesen warga tempatan untuk berniaga, kan. Jadi salahnya bukan pada mereka, salahnya kepada warga tempatan yang mengambil keuntungan dengan menyewakan lesen kepada mereka. Jadi itu bukan tugas kita. Kita boleh melaporkan perkara ni kepada Suruhanjaya Syarikat untuk disiasat. Kita boleh melaporkan perkara ni kepada Immigration, boleh laporkan benda ni kepada KPDN-KK supaya dipantau, kan. Jadi aku bercakap melalui fakta, bukan auta. Ada yang kata aku bodoh, real, sampai kata aku bodoh. Aku ni nak bercakap tapi bodoh. Ya, sebodoh-bodoh aku capai cita-cita aku. Aku ada benda yang korang tak ada, kan. Aku ada benda yang korang tak ada, yang tak semua orang ada, kan. Aku capai cita-cita aku. Jadi fahamlah, aku ni bercakap tidak memihak kepada mana-mana, tidak memihak kepada mana. Tetapi aku lebih menyalahkan warga tempatan kerana terlalu memilih kerja, kan. Pernah tak korang dengar satu cerita, kan, seorang penceramah dan seorang pemandu bas, apabila sampai masanya, penceramah duduk di syurga level orang panggil deluxe, dan pemandu bas duduk di level presidential suite. Jadi cerita dia macam itulah. Kita ni kalau nak bercerita tentang warga asing, kita tengok agama dia. Apa agama dia? Yang kau ceritakan tu majoriti orang Islam. Rohingya tu orang Islam. Bangladesh tu orang Islam majoriti. Okey, 99% warga Bangladesh adalah beragama Islam. Ya. Jadi kita ni sebagai orang Islam, jangan cemburukan diri kita kepada orang Islam, seolah-olah kita mengkhianati orang Islam. Apa hukumnya engkau menjatuhkan rezeki sebagai seorang Islam, kau menjatuhkan rezeki orang Islam yang lain, kan? Kita sepatutnya membantu menaikkan ekonomi orang-orang Islam yang lain. Okey, memang peraturan tetap peraturan. Yang mana perlu kita perlukan, yang mana tak perlu tak payah kita sibuk-sibuk. Yang mana tak ada permit, yang mana
ada permit itu bukan urusan kita, tapi yang ada permit tu alhamdulillah, semoga dipermudahkan perjalanan rezeki mereka. Yang mana tak ada permit, tolonglah buat permit, carilah majikan jika layak, ya. Tolonglah cari majikan supaya dapat dimasukkan permit, dibuat permit yang sah supaya kamu tidak ada masalah. Sebab aku pernah jumpa warga asing di kongsi, siang bekerja, malam sepatutnya tidur di rumah kongsi, tetapi rumah kongsi lengang kerana takut dirush oleh pihak penguatkuasa. Ramai yang tinggalkan kongsi pada waktu malam, tidur di hutan. Warga asing yang di Malaysia ni ada yang beranak pinak, ada yang anak kecil, ada yang ada isteri. Kau bayangkanlah, budak bawa budak umur setahun, umur 2 tahun masuk tidur dalam hutan sawit, dalam hutan getah, kan? Itu aku tak sampai hati. Mereka tu manusia, kita ni manusia. Yang melabelkan darjat dan martabat, yang bagikan sempadan ini manusia. Allah jadikan dunia ni bulat, tidak ada sempadan. Yang menyempadankan dunia ni adalah antara benua adalah lautan. Yang menghadkan jarak adalah gunung ganang. Tak ada sempadan. Yang membuat sempadan itu manusia. Okey, faham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi nggak tahu ngomong apa. Jadi abang ini semua benar. Di kesimpulannya, abang ini admin yang punya pekerja asing, yang selalu menguruskan, membuat permit, membuat paspor. Dan satu poin yang aku respect sama abang ini, dia memberikan satu nasihat, satu saran buat pekerja asing yang nggak ada dokumen. Sekarang ada program rekalibrasi RTK, jadi buat teman-teman yang ingin membuat permit, ikutlah program RTK. Jadi abang ini sangat-sangat bagus, jadi terbaik, respect. Oke, terima kasih dan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.